Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan buat semua rakan-rakan guru sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan Negeri Kedah kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi bersama tentang pengoperasian pentaksiran bilik darjah PBD bagi mata pelajaran Matematik Tingkatan 4 KSSM. Baik rakan-rakan guru sekalian, berikut adalah bidang-bidang pembelajaran dalam dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran di SKP Matematik Tingkatan 4. Kita bahagi kepada 4 bidang pembelajaran, iaitu bidang pembelajaran yang pertama ialah nombor dan operasi yang terdiri daripada 2 tajuk pembelajaran iaitu asas nombor dan matematik pengguna pengurusan keuangan. Bidang pembelajaran yang kedua ialah perkaitan dan algebra yang terdiri daripada 3 tajuk iaitu pembelajaran iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, ketaksamaan linear dalam 2 pemboleh ubah dan graf gerakan. Bidang pembelajaran yang ketiga ialah statistik dan kebarangkalian yang terdiri daripada 2 tajuk pembelajaran iaitu sukatan serakan data tak terkumpul dan kebarangkalian peristiwa bergabung. Bidang pembelajaran yang keempat ialah sukatan dan geometri yang terdiri daripada 3 tajuk pembelajaran iaitu penaklukan logik, operasi set dan rangkaian dalam teori graf. Berikut adalah tajuk-tajuk pembelajaran mengikut susunan. Sebanyak 10 tajuk pembelajaran yang diperkenalkan di peringkat tingkatan 4. Jika kita lihat susunan tajuk-tajuk pembelajaran ini tidak mengikut susunan kumpulan bidang pembelajaran kecuali bidang pembelajaran statistik dan kebarangkalian serta bidang pembelajaran sukatan dan geometri. Walau bagaimanapun, pentaksiran masih boleh dilaksanakan kerana pentaksiran dinilai mengikut tajuk pembelajaran. Bagaimanakah kaedah pentaksiran bilik darjah dilaksanakan? Sebagaimana semua rakan-rakan guru telah maklum, kaedah pelaksanaan pentaksiran bilik darjah adalah dalam 2 bentuk iaitu secara formatif dan juga secara sumatif. Kaedah formatif dilaksanakan seiring dengan proses PDPC ataupun PDPR. Contoh instrumen yang boleh digunakan adalah seperti Google Forms, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WhatsApp, Telegram, modul PDPR, quizzes dan lain-lain lagi. Kaedah formatif merupakan pentaksiran yang sangat detail dan murid ditaksir mengikut tajuk standard pembelajaran bagi setiap tajuk. Kaedah sumatif pula dilaksanakan pada akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal, semester atau tahun. Kaedah seperti ini sering menjadi pilihan bagi majoriti rakan-rakan guru kerana kekerapan membuat pentaksiran adalah minimum. Seterusnya, mari kita lihat standard prestasi yang perlu dikuasai oleh murid untuk memperolehi tahap penguasaan iaitu TP. Bagi tahap penguasaan yang pertama, murid perlu mempamerkan pengetahuan asas. Contohnya, menyatakan sesuatu idea matematik sama ada secara lisan atau bukan lisan. Kita lihat contoh berikut. Tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Jika murid boleh menjawab sebagaimana penyelesaian, iaitu 2x kuasa 2 tambah 5 ialah ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah, maka murid itu layak mendapat tahap penguasaan yang pertama.
Bagi tahap penguasaan 2, murid perlu mempamerkan kefahaman. Contohnya, menerangkan sesuatu konsep matematik sama ada secara lisan atau bukan lisan. Kita lihat bagaimana pelajar dapat menulis persamaan paksi simetri seperti dalam soalan. Jika murid boleh melukis paksi simetri dan menulis jawapan dan persamaan garis paksi simetri sebagaimana penyelesaian, maka murid itu layak mendapat tahap penguasaan yang kedua. Bagi tahap penguasaan yang ketiga, murid perlu mengaplikasikan kefahaman. Contohnya, melakukan pengiraan, membina jadual dan melukis graf. Kita lihat contoh soalan berikut. Jika murid boleh menulis langkah pengiraan sebagaimana penyelesaian, maka murid layak ditaksir mengikut tahap penguasaan yang boleh dicapainya. So, kalau kita lihat penyelesaian daripada contoh 7 ini, pada baris yang kedua, X tolak 3 dan X tolak 2 bersamaan dengan kosong, pelajar telah pun boleh mencapai tahap penguasaan yang kedua. Dan apabila dia menulis jawapan, dia mendapat tahap penguasaan yang ketiga. Bagi tahap penguasaan yang keempat, murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Contohnya menggunakan algoritma, rumus, prosedur atau kaedah asas dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang mudah. Kita lihat contoh berikut. Encik Ganesan merancang untuk membuat 2 jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Soalannya, bentuk satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini dalam sebutan X. Dan soalan yang kedua, diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114 cm persegi. Bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Penyelesaian adalah seperti di sebelah. Jika murid menulis langkah pengiraan sebagaimana penyelesaian diberi, maka murid layak ditaksir mengikut tahap penguasaan yang boleh dicapainya. Bagi tahap penguasaan yang kelima, murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dalam situasi yang baru. Contohnya, melaksanakan prosedur yang berlapis, menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza dan menakul secara langsung dalam konteks penyelesaian masalah rutin yang kompleks. Kita lihat contoh yang berikut. Rajah di bawah menunjukkan harga sebuah anggur yang dijual di kedai buah segar. Puan Chen telah membeli 3N8 kg buah anggur di kedai itu. Soalannya, bentukkan satu fungsi kuadratik yang mewakili jumlah bayaran buah anggur yang dibeli oleh Puan Chen dalam ringgit Malaysia. Hitung jumlah jising dalam kilogram anggur yang dibeli oleh Puan Chen jika dia membayar RM80. Jika murid boleh menulis langkah pengiraan sebagaimana penyelesaian yang diberi, maka murid layak ditaksir mengikut tahap penguasaan yang boleh dicapainya. Bagi tahap penguasaan yang keenam, murid perlu mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai. Contohnya menggunakan maklumat berdasarkan penyiasatan dan pemodelan terhadap situasi masalah yang kompleks, menakul pada tahap yang tinggi, membentuk pendekatan dan strategi yang baru dalam konteks penyelesaian masalah bukan rutin secara kreatif. Okay, kita lihat contoh soalan. Jadi soalan berlapis di sini tapi berkaitan. Seorang pengusaha sewa basikal mempunyai jumlah masa sewaan basikal sebanyak 180 jam
setiap minggu. Apabila sebuah basikal dikenakan kadar sewa RM per jam, pengusaha itu akan memperoleh tambahan 12 jam bagi setiap pengurangan kadar sewa sebanyak RM1. Soalan yang pertama, bentukkan satu persamaan kuadratik bagi sejumlah sewaan mingguan dalam ringgit Malaysia yang diperoleh jika dia mengurangkan kadar sewa. Soalan yang kedua, jika pengusaha itu memperoleh jumlah sewaan mingguan sebanyak RM1,224 selepas mengurangkan kadar sewa, cari kadar sewa sebuah basikal per jam pada minggu itu. Ini adalah tahap-tahap penguasaan yang mana sekiranya soalan ini diberi kepada pelajar, pelajar dapat menguasai tahap-tahap yang tertentu mengikut kemampuan pelajar. Jika murid boleh menulis langkah pengiraan sebagaimana penyelesaian yang diberi, maka murid layak ditaksir mengikut tahap pencapaian yang boleh dicapainya. Terusnya di sini saya ingin berkongsi bagaimana saya membuat pengoperasian pentaksiran bilik darjah bagi kelas saya. Pertama sekali, saya akan merancang PDPC melalui RPH dengan merujuk kepada DSKP dan RPT, iaitu Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Contohnya bagi tajuk pembelajaran bidang perkaitan algebra iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Pada standard kandungannya, fungsi dan persamaan kuadratik, standard pembelajaran, murid dapat mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Bagi cadangan aktiviti, penggunaan perisian geometri dinamik. Dan semasa aktiviti PDBR, murid boleh melihat video pembelajaran dan diberikan beberapa contoh-contoh penyelesaian serta lembaran kerja melalui Google Form. Bagi standard pembelajaran ini, disasarkan standard prestasi. Tahap penguasaan yang pertama, pelajar dapat mempamerkan pengetahuan asas tentang ungkapan, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Dan juga tahap penguasaan yang kedua, mempamerkan kefahaman tentang ungkapan, fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Seterusnya, berikut adalah huraian DSKP bagi tajuk pembelajaran bidang perkaitan algebra iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah beserta tahap penguasaan yang dicadangkan. Kesemuanya mempunyai 8 standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Bagi standard pembelajaran yang pertama telah disebut tadi, pelajar boleh menguasai tahap penguasaan yang pertama dan yang kedua. Begitu juga dengan standard pembelajaran yang kedua, mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu, terusnya memelihat ciri-ciri fungsi kuadratik juga tahap 1 dan tahap 2. Terusnya tahap pembelajaran yang ketiga, tahap pembelajaran yang keempat dan tahap pembelajaran yang kelima dan yang ke-6 sebagaimana dicadangkan dalam RPT. Berikut adalah contoh rancangan pengajaran harian yang saya rangka bagi tempoh masa 1 jam untuk PDPC standard pembelajaran 1.11, iaitu mengenal pasti dan menerangkan ciri-ciri ungkapan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Disasarkan murid akan mendapat TP1 dan TP2 dan pada ruangan refleksi yang disertakan juga jadual tahap penguasaan murid kelas saya bagi standard pembelajaran ini melalui tugasan yang saya berikan melalui Google Form. Pengoperasian pentaksiran bilik darjah seterusnya adalah dengan melaksanakan PDPC berdasarkan apa yang saya rancang di dalam RPH, yang ini secara PDPR, yang mana murid akan diberikan link Google Form, yang mana di dalamnya terdapat video pembelajaran serta tugasan mengikut tahap penguasaan. Murid akan melihat dan memahami video pembelajaran yang diberi dan seterusnya menjawab tugasan yang diberi di dalam Google Form.
Ini adalah contoh tugasan yang saya beri di dalam Google Form kepada pelajar. Berdasarkan semakan murid tersebut berjaya menjawab semua soalan yang diberikan dengan betul, maka murid ini mendapat tahap penguasaan yang pertama. Berikut adalah contoh soalan dan respon murid berdasarkan semakan murid tersebut berjaya menjawab majoriti soalan yang diberikan iaitu dengan betul, dan murid tersebut membuat pembetulan kesalahan yang dibuat setelah bertanya kepada guru, dan maka murid ini layak mendapat tahap penguasaan yang kedua. Pengoperasian pentaksiran bilik darjah yang seterusnya adalah dengan merekod tahap penguasaan murid mengikut standard pembelajaran pada template Excel yang telah saya sendiri buat bagi setiap tajuk pembelajaran. Setelah selesai pengajaran setiap tajuk, maka tahap keseluruhan akan dinilai dan akan dipindahkan rekod ke dalam template yang dikeluarkan oleh pihak BPK KPM. Sehubungan dengan itu, saya juga ingin berkongsi bagaimana tahap penghayatan dinilai. Dalam tahap penghayatan, terdapat 9 nilai yang cikgu-cikgu nilai secara holistik dan menyeluruh melalui penelitian dan pemerhatian serta menggunakan pertimbangan profesional. Nilai 1, 2 atau 3 daripada semua standard yang disenaraikan diperhatikan, maka tahap penghayatan yang diberi adalah rendah. Bagi nilai 4, 5 atau 6 daripada semua standard yang disenaraikan pula diperhatikan, tahap penghayatan perlu direkod adalah sederhana, dan yang terakhir 7, 8 atau 9 daripada semua standard yang disenaraikan diperhatikan, maka tahap penghayatan tinggi dapat direkod. Semua ini telah pun tersedia di dalam DSKP Matematik tingkatan 4 yang dikeluarkan oleh BPK. Seterusnya, tahap penguasaan keseluruhan adalah bergantung kepada pertimbangan profesional guru. Bagi tahap penghayatan di sini, rakan guru perlu menilai berdasarkan kriteria yang ada bagi murid dan nilai pendidikan matematik. Cuba kita lihat secara umum tahap penguasaan keseluruhan yang perlu ada pada pelajar untuk ditaksir. Tahap penguasaan yang pertama, dari segi kandungan, kemahiran dan proses matematik, murid boleh menjawab soalan yang mana semua maklumat berkaitan diberi dan soalan ditakrifkan dengan jelas. Yang kedua, murid boleh mengenal pasti maklumat dan menjalankan prosedur rutin mengikut arahan yang jelas. Bagi tahap penguasaan yang kedua, murid boleh mengenal dan mentafsir situasi secara langsung. Murid juga boleh menggunakan suatu perwakilan tunggal. Murid juga boleh menggunakan algoritma rumus, prosedur atau kaedah asas. Dan murid juga boleh membuat penaklukan secara langsung dan membuat pentafsiran bagi keputusan yang diperoleh. Ini untuk tahap penguasaan keseluruhan bagi 1 dan 2. Bagi tahap penguasaan yang ketiga, murid boleh melaksanakan prosedur yang dinyatakan dengan jelas, termasuk prosedur berlapis. Murid juga boleh mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah yang mudah. Murid juga boleh mentafsir dan menggunakan perwakilan berdasarkan sumber maklumat yang berbeza. Dan murid boleh menakul secara langsung dan berkomunikasi secara ringkas dalam memberikan pentafsiran keputusan dan penaklukan. Ini bagi tahap penguasaan yang ketiga. Dan bagi tahap penguasaan yang keempat, murid menggunakan keberkesanan model eksplisit bagi situasi kompleks yang konkret. Murid juga boleh memilih mengintegrasikan perwakilan yang berbeza dan mengaitkan dengan situasi dunia sebenar. Murid juga boleh menggunakan kemahiran menakul secara fleksibel berdasarkan kefahaman yang mendalam
dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan. Bagi tahap penguasaan yang kelima. Tahap penguasaan yang kelima, kita boleh nilai kandungan kemahiran dan proses matematik yang ada pada murid, iaitu murid boleh membangun dan menggunakan model bagi situasi yang kompleks. Murid boleh mengenal pasti kekangan dan membuat andaian yang spesifik. Murid juga boleh mengaplikasi strategi penyelesaian masalah yang sesuai. Murid juga boleh bekerja secara strategik menggunakan kemahiran berfikir dan menakul secara mendalam. Murid juga boleh menggunakan pelbagai perwakilan yang sesuai serta mempamerkan kefahaman mendalam. Murid juga boleh membuat refleksi terhadap keputusan dan tindakan. Dan yang terakhir, murid boleh merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan dan tindakan. Dan tahap penguasaan yang paling tinggi iaitu tahap penguasaan yang keenam. Kandungan kemahiran dan proses matematik yang perlu ada pada seseorang murid. Untuk mendapat tahap penguasaan ini, murid boleh mengkonsepsi, membuat generalisasi dan menggunakan maklumat berdasarkan penyiasatan dan pemodelan terhadap situasi masalah yang kompleks. Murid juga boleh menghubungkait sumber maklumat dan perwakilan yang berbeza dan menukarkan bentuk perwakilan di antara satu dengan yang lain secara fleksibel. Murid juga boleh memiliki pemikiran matematik dan kemahiran menakul pada tahap yang tinggi. Murid juga boleh mempamerkan kefahaman yang mendalam, membentuk pendekatan dan strategi baru untuk menangani situasi baru, merumus dan berkomunikasi dengan penerangan dan hujah berdasarkan pentafsiran, perbincangan, refleksi dan tindakan secara tepat. Seterusnya, tahap keseluruhan akan dinilai dan akan direkodkan ke dalam template yang telah dikeluarkan oleh BPK Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, begitulah perkongsian yang saya dapat berikan berkenaan dengan pengoperasian bilik darjah serta contoh-contoh soalan yang boleh dikaitkan dengan standard prestasi dan bagaimana tahap penguasaan dapat diberi berdasarkan pemerhatian. Semoga perkongsian ini dapat memberi panduan serta dapat meningkatkan kefahaman rakan-rakan guru mengenai pentafsiran bilik darjah bagi mata pelajaran matematik tingkatan 4 KSSM. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi, sila isi maklum balas program di pautan http://bit.ly/mapbdkedah 2021.